Kelantan lo ni senyap, sepi. Dia badi tak royak. Pacak dari depan rumah pun tak berani lo ni. Tapi dia tunggu esok 9 hari bulan nak makoh Pakatan Harapan. InsyaAllah kita pakat-pakat tunjuk, kita pakat-pakat bagi sokongan, dan kita mendengar sendiri amanat daripada Ustaz Nik Omar selaku bakal Menteri Besar Negeri Kelantan yang akan menggantikan Menteri Besar Lon. Jadi hamba dengan penuh hormatnya mempersilakan Ustaz Nik Omar Nik Abdul Aziz untuk menyampaikan amanat beliau. Takbir! 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 Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fatahna laka fatham mubina. Sadaqallahul azim. Yang amat hormati pengurusi majlis dan seluruh calon-calon Pakatan Harapan, sama ada di Parlimen ataupun Dun-Dun, dan semua adik kakak yang hadir pada petang ini. Jadi secara ringkaslah, sebab satunya waktu tengah hari, semua pakat panah belaka, letih belaka. Yang keduanya, kita dah rasanya dah jelas sepanjang tempoh berkempen ni, sama ada kita hadir dalam program-program semacam ini ataupun melalui internet, melalui YouTube. Tinggal lagi kita tunggu saat dan ketika sahaja sebenarnya. Alhamdulillah, dia Kelantan ni termasuk dari sudut politik, dia jadi guru kepada negeri-negeri yang lain. Buktinya alhamdulillah sekarang ni dalam situasi politik yang tidak menentu, kerajaan yang diperintah oleh Kerajaan Barisan Nasional begitu menekan kehidupan rakyat. Jadi rakyat hampir seluruh negeri di Malaysia menampakkan aura tsunami nak melakukan perubahan. Cuma tunggu saat dan ketika, iaitu insya-Allah pada hari esok Rabu 9/5. Adapun kita di Kelantan ni, sebab dia dah matang, jadi dia relax, cuma nak tunggu esok je, insya-Allah. Jadi kalau negeri-negeri lain dia tunjuk secara jelas, secara terbuka tsunami perubahan, bukan hanya pengundi Melayu tetapi juga disertai dengan pengundi Cina, pengundi India, termasuk juga berlaku di Sabah, di Warisan terutamanya. Jadi kita bertekad dan kita berazam serta kita berkeyakinan dan bertawakal pada Allah. InsyaAllah esok kita rasa waktu masa yang paling baik untuk rakyat Malaysia, warga negara Malaysia, tanpa mengira masa, tanpa mengira warna kulit, tanpa mengira agama dan kedudukan, akan memberi undi mereka insya-Allah kepada Pakatan Harapan, insya-Allah. Yang keduanya, amba nak taklid ringkas. Amba sebut, apabila kita mengundi ni maknanya kita milih. Apabila kita milih, bukan kita nak pilih agama. Maksud ambanya bukan bererti dia pilihan raya ni tidak berkait dengan akidah. Maksud ambanya nak pilih agama sebab kita semua dah Islam, alhamdulillah. Kalau orang Islam semua dah jadi Muslim, jadi tidak kait masalah kita nak pilih agama, nak pilih agama Islam ataupun agama lain. Itu tidak termasuk, itu kita tidak fikir. Dan begitu juga pilihan raya nak memilih ni bukan bererti kita nak pilih antara iman dengan kufur. Sebab kita semua alhamdulillah, semua kita Muslim, semua kita al-istislam, serah diri kepada Allah. Semua kita nak rahmat Allah, semua kita nak maghfirah Allah, semua kita nak syurga Allah Ta'ala. Tak ada orang Islam yang tak nak syurga. Dan kalau ada orang kata tak ada sebab nak tak sekekal kerajaan, tak ada masalah, kita boleh kekal kerajaan, cuma kita nak ubah pasukan je. Boleh faham tak tu? Mana kalau kata nak kekal kerajaan Islam sekarang ni, tak apa, tak ada masalah, kita setuju kekal, cuma kita nak ubah pasukan yang urus. Kita yang nak urus sekarang ni. Maksudnya, kalau kata membangun bersama Islam, kita kekal membangun bersama Islam.
Kalau kata membangun bersama Islam, maknanya kita tak buat masuk judi, arak semua sekali. Kita bersetuju, kita bersepakat. Tak ada orang Islam nak suruh masuk arak judi. Tak ada. Kita bersetuju. Kalau kita kata kajian Islam ni sebab dia ada Qoriah Ramadan, di bulan Ramadan, maknanya kita kekal, tak ada masalah. Cuma sekarang ni kita tengok masih terlalu banyak kekurangan di sudut pengurusan. Kita ambil contoh mudah, masalah sapoh, masalah air. Dua tu ya padan dah. Masalah sapoh, masalah air. Jadi hak ni contoh mana kita perlu kepada pengurusan baru. Gak adik kakak tengok calon-calon Pakatan Harapan di Kelantan khususnya, mana cukup untuk kita bina satu tim, satu pasukan. Kita tidak kecek bak individu, kita tidak kecek bak seorang pemimpin, kita kecek bak satu pasukan. Nak bawa Kelantan ke arah yang lebih baik, tetap kekal membangun bersama Islam. Nak sebut membangun bersama Islam kau boleh, nak sebut merayak membangun Islam kau boleh, nak sebut nak ubah, tak ada masalah. Tapi Islam, kalau adik kakak tengok dalam buku tawaran tu, asas perubahan yang kita nak bawa, agenda yang kita nak bawa berteraskan Islam. Ambil contoh mudah, kalau di sudut pendidikan. Contoh pendidikan, kita ni masyhur gelaran negeri sambil muka. Antara faktornya kerana banyak pondok-pondok. Peranan yang dilakukan oleh tok guru pondok seluruh Kelantan sebab ilmu, sebab Islam. Kita akan terus beri sokongan. Dan kita dalam Pakatan Harapan, tawaran kita sebut, kita akan tambah, kita akan beri peruntukan khusus. Kita tak nak campur tangan dalam pengurusan pondok. Maknanya kita serah kepada tok guru pondok. Dia nak ajar gapo, sistem macam mana, jadual pengajian macam mana, itu kita serah pada guru pondok. Cuma kita sebagai sebuah kajian, sebagai tanda prihatin kita kepada pendidikan Islam ialah kita bagi peruntukan khusus untuk pastikan setiap guru pondok yang ngajar ni, dia tidak perlu fikir nak pergi ngajar lain, nak pergi kerja pak lain, sebab dia dah ada peruntukan. Hak ni puluh-puluh tahun tak ada orang buat. Jadi kita nak buat, maknanya kita nak kekalkan pondok tu, kita serah pada guru pondok yang urus pondok dia. Cuma kita sebagai sebuah kajian, kita bantu dia di sudut pengurusan kewangan. Begitu juga guru Yayasan Islam Kelantan. Maknanya memang kita dapat maklumat. Nak tutup kau nak buka ke, benda tu terbuka. Maklumat di sudut pengurusan. Kita kekal, kita nak kekal, cuma kita nak bantu di sudut pastikan semua guru-guru ini mendapat kebajikan sebagaimana hak dia berhak. Dan kita nak tambah lagi, hak ni tak ada orang Cakna. Kita di Kelantan ni ada puluh-puluh sekolah tahfiz persendirian. Ada puluh-puluh buah sekolah tahfiz persendirian yang tidak dapat peruntukan, tidak dapat bantuan daripada mana-mana pihak. Sama ada daripada kajian pusat ataupun kajian negeri. Hak ni pun kita masuk juga dalam manifesto kita. Kita akan bagi peruntukan khusus. Mana-mana ustaz, mana-mana tok guru yang buka sekolah tahfiz, kita akan beri peruntukan. Itu menunjukkan kepada kita cakna terhadap pembangunan Islam. Kita cakna terhadap pendidikan. Bahkan kalau adik kakak tengok dalam manifesto tu, kita nak tambah lagi legasi pendidikan Tok Guru. Tok Guru semasa dia hidup, dia buka, di zaman dia dibuka Mahat Tahfiz Pulau Condor. Zaman dia buka Mahat Tahfiz Sains. Zaman dia berkembangnya pendidikan sehingga sampai ke peringkat college. Kita dalam buku tawaran kita sebut, insya-Allah kita akan buka satu bandar ilmu. Kita letak khusus bandar ilmu Tok Guru Nik Aziz sebagai mengenai jasa terhadap pengorbanan dia buat. Dan dalam bangunan, dalam bandar ilmu Tok Guru Nik Aziz tu antaranya ada universiti. Kita nak sambung legasi pendidikan Tok Guru. Kita insya-Allah kita bertekad dalam manifesto kita untuk membangunkan universiti Al-Quran. Dan universiti ini bukan sekadar kita nak bina bangunan untuk pelajar-belajar, mahasiswa-mahasiswi, tapi apabila kita nak bina universiti Al-Quran ni seolah-olah kita macam nak buka bandar baru. Amo beri contoh mudah, macam apabila Tok Guru sebut nak buka stadium di Jalan Merbau. Dan insya-Allah juga termasuk dalam tawaran kita untuk memenuhi hasrat orang muda. Jadi dalam pembinaan stadium tu bukan hanya stadium untuk bola sepak saja. Di sekitarnya ada tempat untuk sukan lain. Di samping ada kawasan untuk perumahan, kawasan untuk perniagaan. Maknanya seolah
buka stadium macam buka bandar baru, memberi peluang pekerjaan kepada rakyat negeri Kelantan. Begitu juga apabila kita nak tubuh universiti, bukan sekadar nak tubuh universiti, tapi seolah macam kita buka bandar baru. Macam mana? Selain daripada universiti, semua tahap pendidikan ada belaka. Start daripada nursery, pra, seri, menengah, semua sekali kita akan sedia di situ. Di samping itu kita akan wujud juga kawasan perumahan. Kita nak supaya semua kaki tangan universiti duduk dalam tu. Jadi dia tidak fikir masalah anak dia nak pergi atas mana. Sebab nursery pun ada, pra pun ada, seri pun ada, menengah pun ada. Dan kawasan perumahan, begitu juga kawasan perniagaan. Bahkan kita mendapat cadangan supaya dalam kawasan universiti itu kita wujudkan kawasan khusus untuk kita tanam. Macam contohnya durian musakin ke, moktang ke, lasak ke. Contohnya kalau musakin 50 hektar ke 100 hektar ke, semua sekali. Dan dalam tu kita akan bina chalet kawasan perumahan Peranginan untuk pelancong. Pergi ke situ, ibu bapa yang nak tengok anak dia pergi ke situ. Jadi dia boleh jana kemasukan pula untuk universiti. Dan kita makmurkan masjid yang kita akan bina dalam kawasan universiti itu untuk menyebarkan ilmu pengetahuan. Nak royak cakna kita kepada pendidikan. Jadi tak timbul masalah kita nak putus kajian Islam. Kita yang nak bangunkan kajian Islam. Kita nak perkukuhkan lagi kajian Islam. Adik kakak tak payah terima kalau orang kata nak menjatuhkan kajian Islam. Sebab kalau tanya mana bukti kalau kajian Islam jatuh sekarang ni? Sebab dia kata akan masuk arak, masuk judi. Kita bagi jaminan tidak akan masuk arak, tidak akan masuk judi. Itu di sudut pendidikan. Kalau di sudut kebajikan, kalau untuk orang puan contohnya, sebab kita Kelantan ni soho dengan negeri Cik Siti Wang Kemas. Adik kakak tengok mana ada negeri, mana ada negara yang sana negeri-negara dia pada orang puan. Di Kelantan je. So adik kakak tengok, tak ada. Nak royaknya jauh dulu lagi. Orang lelaki, orang puan ni sama naik, sama bersungguh, sama buat kerja. Termasuk nak bangunkan negeri dia pun orang puan terlibat juga. Jadi kita sebagai cakna kepada orang puan ni, sebab bila sebut orang puan, ia berkait dengan mak kita, berkait dengan isteri kita, berkait dengan adik-beradik kita, kakak kita. Jadi kita cakna. Dalam Islam pun sebut An-Nisa Syaqaiq Rijal. Orang puan ni setara, sama penting dengan orang lelaki. Di sisi Allah sama. Sebab Allah yang tentukan kita ni jadi lelaki ataupun kita puan. Kita tak boleh pilih. Artinya tak ada nilai sama ada lelaki ataupun puan. Ia bernilainya sejauh mana dia lelaki ataupun dia puan, tapi dia taat, dia ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Takwa hak kita panggil. Jadi untuk orang puan ni satu slot khusus yang kita janjikan untuk orang puan. Mana kita tahu orang puan ni dia minat nego. Dia mau Kelantan kan? Dia minat nego, dia minat apa semua sekali. Kalau adik kakak baca dari tawaran tu, ada perunggahan khusus untuk orang perempuan. Baik, kalau untuk keseluruhan, ambil sedua contoh mudah. Macam mana kita untuk keseluruhan. Dia ni amu dengar masa Tok Guru lagi. Dan Datuk Husain pun mengaku betapa Tok Guru pernah sebut macam mana cara kita kena fikir untuk tubuh satu koperasi. Satu koperasi yang berbentuk bank, macam bank koperasi, yang memberi manfaat kepada seluruh rakyat Kelantan, insya-Allah. Kalau kita dapat insya-Allah sebagaimana yang jadi janji dan dipersetujui oleh Majlis Presiden Pakatan Harapan yang diketuai oleh Tun Mahathir, maknanya kita akan dapat balik royalti kita. Adik kakak pun tahu kalau dapat 5% tak kurang daripada 400 juta. Kalau sekiranya kita dapat 20%, amu rasalah tak kurang daripada 1.9 bilion. Sudah cukup untuk kita beri kebajikan kepada rakyat. Ini tak termasuk lagi hasil mahsul. Kalau kita urus negeri Kelantan dengan baik, masyhur dengan hasil mahsul tanah, galian lah apa semua sekali, kita urus dengan lebih baik, lagi banyak khazanah masuk kepada perbendaharaan negeri Kelantan. Yang jadi masalah sekarang ni pengurusan tu menyebabkan kita tak mampu untuk beri kebajikan yang lebih kepada rakyat Kelantan. Sedangkan rakyat Kelantan ni berhak untuk menikmati hasil mahsul negeri Kelantan. Bukan untuk diagih kepada individu tertentu. Bukan untuk diagih sesama pemimpin. Amor sebut pemimpin kalau terlibat dalam bidang politik, dia tidak layak untuk hidup gaya mewah. Dia tidak layak. Kalau dia nak hidup gaya mewah, dia nego sendiri.
Tapi kalau terlibat dalam politik, jadi pemimpin sesebuah negeri ataupun negara, dia kena hidup biasa. Cukup dengan gaji yang dia bagi. Gak amal rasa Tok Guru ni ada masalah, dia nak gapo boleh. Tapi dia hidup biasa, hidup keadaan warak, hidup keadaan zuhud, boleh makan seumur pun. Bahkan orang rugi pula. Macam-macam jenis makanan, macam-macam jenis minuman. Amor dapat utuhnya. Jadi Tok Guru dia makan sikit. Jadi itu contoh mudah. Dan satu lagi yang boleh sebut, macam mana keprihatinan kerajaan Kelantan ni, tawaran yang kita bagi Pakatan Harapan ialah kita akan sedia lebih kurang 100,000 lok tanah rumah untuk adik kakak. InsyaAllah. Sebab apabila kita tulis dalam manifesto, itu janji kita. InsyaAllah. Semua janji insyaAllah dia ada kekuatan, ada komitmen daripada kita, ada keazaman untuk beri yang terbaik kepada rakyat Kelantan. Jadi tidak ada sebab untuk adik kakak tidak pilih Pakatan Harapan. Sebab itulah hamba sebut sama-sama di hujung ceramah hamba tidak ajak adik kakak lawan Islam. Tak pernah. Dan tapi hamba ajak adik kakak pegang Al-Quran. Hamba tak ajak adik kakak guna kekerasan. Hamba ajak adik kakak junjung harapan. Semua hak tertulis dalam manifesto tu kita junjung harapan, janji kita untuk rakyat Kelantan. Hamba tak ajak adik kakak pegang senapan. Hamba ajak adik kakak pegang kalah. Hamba tak ajak adik kakak pakah orang. Tapi hamba ajak adik kakak pakah Pakatan Harapan. Lambang keadilan demi kebajikan. InsyaAllah. Hamba rasa cukup lah dulu. Gelai pula. InsyaAllah cukup. Kita rasa sudah memadai bagi kita. Dan hari-hari terakhir ni, jam-jam terakhir ni, kita kena banyak juga istighfar, berselawat kepada Rasulullah SAW, berdoa supaya dibuka pintu hati kita semua sayang kepada Islam dan memberi undi kita kepada Pakatan Harapan insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih.